Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia kat mana wasammaituhu durrul samin fi aqaidil mu'minin. Dan aku namai akan dia, akan risalah aku sani dengan nama Durrus Samin, yakni permata yang bernilai, pada menyatakan i'tiqad orang yang mukmin. Permata, kenapa diberi nama permata? Kerana Syekh Daud kata ambo kutip hok permata belaka dah dalam ni. Kulit-kulit dia ambo tinggal tak bubuh dalam ni, sodaf dia ambo tohuk, ambo ambil permata-permata luk-luk dan dur dia saja. Wa arjullaha subhanahu wa ta'ala at-taufiqa wa an yaj'ala sawabahu hadiyatan ila ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zakhiratan liyaumi ma'abin. Dan aku berharap akan Allah Ta'ala taufik. Aku minta, aku harap dengan Allah supaya beri kepada hamba taufik. Taufik ni gapo dia? Kekuatan nak buat ibadat. Hidayah ini keinginan nak buat ibadat. Ada orang dapat hidayah tapi tak dapat taufik lagi. Hidayah tu ada dah hidayah. Hidayah keinginan nak buat ibadat tu ada dah, tetapi kekuatan tak ada lagi. Taufik ni dia mari lepas daripada hidayah. Hidayah tu ingin buat ibadat, taufik kekuatan dia. Hamba nak mari mengaji dah tapi tahu tak ada kekuatan lagi, baru dapat hidayah baru. Ada orang hidayah pun tak leh, taufik pun tak leh. Nak mari mengaji pun tak sih, kekuatan nak buat ibadat lagi-lagi lah tak ada. Dan bahawa dijadikan pahalanya hadiah, pahala kita hamba ni Durrus Samin ini hadiah kepada ruh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau ada pahala dalam mengarang kita hamba ni, hamba tak lupa kepada Nabi yang beri hamba pandai boleh kecek kena agama, kena Islam ni, maka hamba nak hadiah ke pahala baca kitab ini. Kitab ni kalau ada pahala beri kepada Nabi. Kerana dialah yang menyebabkan hamba pandai hamba gini. Beza ke tu dengan orang mengaji.
Orang hok mengaji tak tahulah mengaji mana, malah nak sebut takut seru hati telajuk. Beza dengan orang mengaji, dengan talaki, dengan masyayikh, dengan tutuk guru. Lagu ni kesedaran dia. Tinggi setara mana dia pun, tetapi masih ingat kepada Rasulullah. Kita ni tak tinggi lah mana pun, rasa yang tinggi lupa dah Rasulullah. Bapa tak tahulah. Mengaji bukan dengan cara ikut sunnah talaki molek. Talaki dengan Google, talaki dengan YouTube, lagu itulah jadi dionya. Bahawa dijadikan pertaruhan bagi hari kembali, iaitu hari kiamat. Dan di samping hamba minta taufik kepada Allah, dan hamba minta supaya Allah Ta'ala jadikan pahala kepada Nabi Muhammad. Hamba minta juga kita ini jadi simpanan hamba, taruhan hamba. Akhirat ni kalau Tuhan tanya gapo-gapo, hamba buat taruh dengan kitab ni dah. Orang tua panggil wak cagar. Wak cagar dah kitab ni. Pada hari kiamat, kalau pahala dia hamba wak cagar dah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan tiada kuasa aku melainkan dengan Allah. Aku tak mungkin boleh mengarang kitab, boleh buat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Beza apa pertolongan Allah dengan pertolongan manusia? Manusia ni kalau kita minta tolong dengan manusia, maka dia buat separuh, kita buat separuh. Contohnya, mari kita akak meja ni berat, ambo akak separuh, dia mau akak separuh, tu minta tolong dengan makhluk. Kita tolong, kita buat juga, dia buat juga. Kalau minta tolong dengan Tuhan, tak ada istilah separuh, dia 100%. Kalau kita ada kekuatan dengan Tuhan, tak ada, dia belako-lako. Tu maksud minta tolong dengan Tuhan. Atasnya atas Allah berserah aku. Aku serah ke segalanya kepada Allah, dan kepadanya, kepada Allah kembali aku. Aku akan kembali kepada Allah. Tuhan akan tanya semua perbuatan aku, apa yang aku buat atas muka dunia ni. Kalau aku boleh ikut kata-kata Tuhan, nasihat Allah Ta'ala, nasihat Nabi Muhammad, maka aku akan jadi orang berjaya. Itulah janji Allah Ta'ala yang tidak pernah dusta, tidak pernah tipu. Kalau mu buat jahat, mulah dia. Kalau mu buat baik, mulah. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagimulah kebaikan yang kamu usahakan, kasabkan, dan bagimulah kejahatan yang kamu usahakan. Jadi Tuhan suruh mengaku juga, kalau kita buat jahat jangan tak mengaku pacerah. Wa haza awanu syuru'i fil maqsudi musta'inan bi fadlil karimil wahhabi. Bukan wahabi ni, wahhabi. Nama dekat-dekat nama. Ada orang kata bapa duk kata mazhab Wahabi. Wahabi ni nama Tuhan Al-Wahhab. Pening belaka orang ni deh. Bukan ni sebuah kena pada nama Tuhan. Nama Tuhan dia tu. Dan inilah ketika masuk aku kepada maksud, yakni haza, sekarang masuk dah aku untuk memulakan maksud penulisan kitabku ini. Ambo start nak mengarang dah lah. Hal keadaannya minta tolong. Ketika aku mula nak masuk mengarang saat ni, keadaan aku penuh dengan minta tolong dengan anugerah Tuhan yang amat murah lagi maha memberi kurnianya kepada segala hamba-Nya. Amin. Ambo start nak karang tu, belai-belai nak start tu, teringat lagi ke Tuhan. Moga-moga ni tulis dah bismillah, alhamdulillah, duk ingat semacam tu. Start nak ngarang pula, nak masuk isi cerita kitab pula, teringat lagi ke Tuhan. Ketika mula nak karang tu, hamba minta tolong dengan Tuhan juga. Setiap patah, setiap gapo. Kita tulis tesis, tulis PhD, tulis gapo, ada buat lagu tu. Bismillah, dok karang. Tak ambil ismaya pun ada. Duk junuk pun ada. Pakai seluar pendek tak tahu. Perok duduk karang.
Tak tahu macam-macam manusia. Tapi ulama dulu nak mengarang kitab Imam Bukhari nak letak sahih hadis. Di dalam hadis sahih dia, kitab sahih dia semaya istikharah 2 rakaat. Dia bahas dah dengan ilmu dia hadis ni sahih dah. Tetapi dia tak percaya lagi dengan ilmu dia, tak percaya ke Tuhan lagi. Semaya 2 rakaat minta petunjuk dengan Tuhan, hamba nak letak hadis ni dalam kategori hadis sahih, betul ke tak? Bui letak maya 2 rakaat, barulah ambil hadis tu letak dalam karangan kitab dia. Pas nak habis putih kitab tu berapa ribu hadis. Pas berapa ribu rakaat. Selok lagu tu. Pok kita ada buat lagu tu? Tak Orang lain ni malah buat lagu tu. Orang lain ni fikir kok muka lain, bukan fikir kok berkat. Sebab tu orang dulu mengarang keberkatan tu dia berat. Tengok Imam Bukhari lah ni, orang dah buat rojok kitab hadis dia bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Kerana apa? Kerana berkat kitab dia. Muqaddimatun. Qala Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Syekh Allamah qala Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Nama orang As-Suhaimi ni, Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Dulu geger istilah Syekh Muhammad Suhaimi. Seorang wali besar di Singapura. Orang dulu Singapura orang panggil Temasek. Lama hantu wah ni panggil Temasek. Lo ni orang panggil Singapura. Lambai dia singa, rupa singa. Asalnya dia kara tepi patah, tersadar tepi patah, dia tengok singa. Singa rupa pelik. Tubuh muka lain, kepala singa. Maka dia kata rupa singa, singa rupa. Gusuk kali jadi Singapura. Singapura ni asal daripada rupa singa. Asal tepat nama Temasek. Tu para miswara sebelum berpindah ke Melaka pergi situ. Ada seorang wali nama Syekh Muhammad As-Suhaimi. Geger dulu isu Al-Arqam. Masalah guru dia Syekh Muhammad As-Suhaimi ni. Tapi bukan maksud Syekh Suhaimi tu ni. Ni orang Arab ni. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi tu ni orang Arab ni. Dia katanya apa? Ini suatu mukaddimah telah berkata Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Suhaimi pada Syarah Hudhudi. Syarah Hudhudi. Syarah Ummu Barahin belakang ni. Syarah Hudhudi. Hasyiah dia Abdus Salam. Abdus Salam, hasyiah Abdus Salam Izuddin Abdus Salam bin ala Hudhudi. Syarah dia nama Hudhudi, hasyiah nama dia Abdus Salam. La budda liman arada al-khawda fi ilmin ala wajhil akmal an ya'rifa mabadiyal asyarah. Tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak masuk membicara ke ilmu atas jalan yang sempurna, bahawa diketahui dahulunya akan mabadi yang 10. Katanya Syekh Suhaimi dalam Syarah Hudhudi kata, siapa dia nak mengaji mana-mana ilmu, dia kena mengaji 10 perkara mengenai ilmu tu. Barulah dia dipanggil faham mengenai ilmu tu. Kalau nak mengaji kitab fiqh, kena faham 10 perkara mengenai kitab fiqh. Siapa dia, pengarang dia, daripada mana dia ambil, apa hukum ngaji dia, kena faham. Maka 10 perkara ni semua ilmu kena faham 10 perkara ni, barulah seorang itu faham betul-betul satu-satu ilmu. Gapo dia 10 tu? Hadduhu wa maudu'uhu wa wadi'uhu wasmuhu wa ghayatuhu wa hukmuhu wa maqsuduhu wastimdaduhu wa faidatuhu wa nisbatuhu. Gapo dia? Pertama, tandanya. Had
Takrif ilmu-ilmu tu. Fiqh tu gapo dia maksud fiqh. Usuluddin tu gapo dia maksud ilmu usuluddin. Kena tahu. Tempat hantara dia. Keduanya tempat hantara ataupun tajuk perbahasa dia. Ilmu tauhid ni dia bahas tajuk gapo? Tajuk bab kereta ke, bab kuih ke, bab gapo, dia akan sebut. Dan yang menghantarkan dia yakni orang yang mengasah ke ilmu ini. Siapa dia kah pengasah ilmu ini? Tu penghantar dia panggil. Dan nama dia, nama ilmu ni gapo? Dan kesudahan dia. Kalau mengaji ilmu ni sudah mana? Sudah dengan gapo dia? Dan hukumnya, hukum belajar ilmu ni. Gapo dia hukum dia? Makruh ke? Haram ke? Sunat ke? Apa hukum ngaji ilmu ni? Dan maksud dia, tujuan dia. Apakah matlamat sebenar nak ngaji ilmu ni? Boleh pahala ke? Menyebabkan masuk syurga ke? Menyebabkan masuk neraka ke? Ilmu ni, gapo dia maksud dia? Dan tempat ambilannya yakni sumber dia. Yang ambil mana hukum ni? Ambil daripada Quran ke? Ambil daripada hadis ke? Ambil daripada kata-kata siapa dia ke? Dan faedah dia, kelebihan belajar ilmu ni gapo dia faedah dia. Kalau kita belajar lagu mana, kita jadi lagu mana. Dan nisbahnya, nisbah ilmu ini dengan ilmu lain. Kedudukan dia tu tinggi sekali ke, rendah ke, pertengahan ke, ni kena belajar belaka. Inilah yang dinamakan mabadi yang 10 perkara. Mabadi ni asas yang 10. Pada semua jenis ilmu kita kena faham 10 perkara. Jadi siapa dia kalau mengaji kitab Durus Samin ni, faham sungguh, jelas sungguh, boleh mengajar tauhid dah rata-rata. Habis dah boleh kata. Kalau nak bahas secara nak kata dalam sangat tu dak. Tapi nak jadi ustaz, nak jadi tok lebah boleh dah. Boleh buat mengajar betul dah akidah. Boleh mengajar ke orang dah akidah. Tapi kalau orang tak mengaji kitab ni, tak tahu. Tak dipastikan lagi. Maka had dia. Ta'rif ilmu usuluddin. Ni. Dalam 10 perkara yang pertama kita kena mengaji apakah maksud ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni ilmu gapo dia kata. Ini yang dimaksud ke kita kepadanya. Gapo dia ilmu usul ini? Ni takrif dia. Jadi orang tua dulu dia hafal takrif ni. Jangan buat faham saja, hafal tu ada. Jangan buat bijak sendiri. Kerana nak buat satu takrif dia kena ada syarat jami' dan mani' dia panggil. Jami' ni takrif itu merangkumi semua bab-bab dalam perbahasan ilmu ni. Mani' pula dia menolak semua bab-bab hak tak masuk dalam perbahasan ilmu ni. Maka kalau kita nak rekod sendiri takut jadi salah. Takut lagu mana kita takrif lagu ni masuk habis dengan hak tak perlu pun jadi masuk dalam bab perbahasan ilmu ni. Maka nak satu takrif mesti jami' dan mani'. Tu syarat dia. Gapo dia kah maksud ilmu usuluddin? Al-ilmu bil aqaidid diniyati an-nasyiati an-dilalati al-yaqiniyati. Iaitu gapo dia maksud ilmu usuluddin? Ilmu kecek bab gapo dia? Ilmu ini berkecek dengan beberapa akidah, aqaid, pegangan hati. Akidah ni i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, bagai pegangan hati, simpulan hati, benda yang sepatutnya kita pegang dalam hati perut pedah kita sebagai orang mukmin semasa berada di atas muka dunia gapo. Ni perbahasan dia. Ilmu usuluddin dia bahas mengenai pegangan hati. Manakala fiqh dia bahas mengenai ibadat hati. Beza gapo pegangan dengan ibadat hati.
Pegangan hati lain, ibadat hati lain. Pegangan ni tak gerak tak gapo. Ibadat hati pula macam kita nak semaya. Hati pun kata aku nak semaya fardu maghrib. Hati tak? Hati. Bapa tak masuk dalam ilmu usuluddin sebab dia bukan pegangan hati. Bukan akidah. Dia hanyalah ibadat hati. Maka hati buat ibadat masuk dalam bab fiqh, bukan masuk dalam bab tauhid. Tauhid pegangan. Kita tak semaya pun pegang lagu tu. Tapi kalau dia fiqh, tak semaya habis dah lah niat dia nya. Supaya nak rebel, kena niat hati. Tu bukan intikad. Saya berintikad sesungguhnya dagi rebel ni. Dah tak payah intikad kepada dia. Dia hanya ibadat hati. Mana kalau ibadat zahir nampak jelas fiqh berbeza dengan tauhid. Tetapi kalau bab hati pun dia ada pegangan dengan ibadat hati. Yang bangsa agama ada pegangan ni bukan kaitan dengan agama, yakni kepercayaan biasa. Seperti petua-petua, kepercayaan mengenai sejarah bangsa Melayu, gapo-gapo benda tak jadi akidah supaya dengan akidah tauhid. Yakni kalau engkau jadi kupu, memang kita percaya. Banyak fakta-fakta di dalam dunia ni kita percaya mengenai goni ni. Tetapi kepercayaan kita itu tidak bukan jenis bangsa agama. Bangsa maklumat biasa, bangsa dunia sahaja. Lagu tu. Bangsa agama yang terbit muncul, ia pegangan-pegangan ini terbit daripada beberapa dalil yang yakin. Dalil yang yakin. Siapa dia dalil yang yakin? Al-Quran ataupun hadis. Hadis pula kena hadis mutawatir, sahih yang mutawatir. Sahih tetapi peringkat ahad, yakni di dalam tabaqat perawi hadis dia ada seorang perawi dia seorang ya pada masa tu yang meriwayatkan hadis tu. Maka lepas pada tu ramai pun ada satu seorang tu sekalipun hadis ni sahih tetapi dipanggil hadis ahad. Seperti Sayyidina Umar yang meriwayatkan cerita hadis yang pertama di dalam Mata Arba'in tu hadis Ummu Sunnah dia panggil. Hadis ibu sunnah Nabi. Bertanya Nabi Jibril, mari bertanya mengenai Islam, iman, ihsan. Maka hadis ni Sayyidina Umar saja yang meriwayatkan dia. Dalam seramai-ramai sahabat, Sayyidina Umar saja. Hadis ni sahih? Ya. Tapi sahih peringkat ahad dia panggil. Sekalipun lepas pada Sayyidina Umar, ramai tabi'in ambil daripada Sayyidina Umar hadis ni. Maka hadis kalulah peringkat sahih tapi ahad, khilaf ulama ahli mutakallimin dari sudut berhujjah boleh ke tidak. Kalau mutawatir wajib kena pegang, kalau Al-Quran wajib pegang, mana kalau ahad ni wajib qada. Ada ulama kata tak boleh buat hujjah dalam ilmu tauhid. Ada kata boleh buat berhujjah. Maka kalau orang ingkar bab mengenai hadis sahih ahad, dia hanya berdosa saja, kufur tidak jadi. Tapi kalau ingkar Al-Quran dan hadis mutawatir, maka hukum dia jadi kufur. Dan maudhu'nya, tajuk perbahasa. Ilmu tauhid ni dia dok bahas bab gapo, bab wak kuih ko wak gapo. Itu zat Allah. Sebenarnya bukan zat Allah. Adakah dalam tauhid bahas mengenai zat Tuhan? Panjang dia lebar ke? Zat Tuhan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan berlainan dengan makhluk. Patuh laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Nak bahas lagu mana? Maksud zat Allah ini adalah sifat-sifat dia sahaja. Ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan kita kata dia tu Tuhan yang sebenar. Dari sudut sifat dia kita tidak tahu.
Sifat zat dia kita tak tahu. Zat dia tak ada kef Tuhan tu. Tuhan ni tak ada kef. Nah. Dan segala anbiya-nya, segala nabi-nabi di bawah kalimah Muhammad Rasulullah, kita bahas mengenai nabi-nabi. Saat ni apakah ciri-ciri yang Tuhan yang sebenar di bawah kalimah la ilaha illallah? Di bawah kalimah Muhammad Rasulullah, apakah ciri-ciri nabi yang sebenar ataupun rasul yang benar? Apa dia? Yang kita bicarakan itu zat Allah dan zat segala rasulnya. Daripada kamu? Daripada sekira-kira yang kita bicarakan akan daripada barang yang wajib baginya dan yang mustahil dan yang harus. Tu sahaja kita bincang. Bukan bahas mengenai zat Tuhan. Zat Tuhan tak boleh bincang, bukan haram perbincangan mengenai zat Tuhan. Tuhan kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahlik. Berbicara, bincang, berbahaslah mengenai kejadian makhluk Tuhan. Jangan bahas mengenai Tuhan kerana kamu akan binasa. Boleh siapa otak kita? Kita orang enjing. Kau tu kapal selam tak boleh nak mikir pecah kepala tu. Guano yang bergerak. Hak tu enjin kapal selam baru. Tak kira nu. Apa dah? Satelit tu. Mikir cutera mai letak sini. Tengok tak faham. Tu makhluk tak faham dah. Maka Tuhan lagi-lagilah tak boleh nak faham. Dan wadiknya pengasah dia, siapa dia kah yang meletakkan ilmu ni? Yakni pertama-tama orang yang menghantarkan dia, yakni mengasahkan dia, menghantarnya, iaitu nama dia Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Patu dia rekod agama ni bukan agama Islam Nabi Muhammad, cuma disusung di dalam satu kitab, dibuat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Abu Hasan Asy'ari ni rekod akidah. Welu. Tok pekoh duk kira tu. Rukun semaya yang pertama, akak tangan berdiri betul, baca Fatihah. Nabi ada kira. Nombor 1, akak tangan. Ada. Lepas tu, tok pekoh pun ada rekod juga. Ilmu hadis pun ada rekod juga. Tetapi benda itu sudah dibuat zaman Nabi. Nabi semaya. Tetapi Nabi tak sebut nombor. Ulama-ulama lepas pada tu baru sebut nombor. Rukun pertama, rukun kedua, rukun 3 sampai 13. Hak lain syarat, lapar lagi syarat. Patu hak lain lagi, hak lain jadi sunat. Patu hak lain lagi, sunat ab'ad. Ulama je tulis. Nabi buat belaka dah. Nabi buat belaka. Nabi ada sebut tak sunat ab'ad ke benda ni rukun ke syarat tak sebut. Pas sebab tu kita tak boleh pegang Quran direct, hadis direct. Kalau tidak gak, kalau Quran direct, hadis direct gak, tak tahu semaya bel lagu manalah kita. Rukun pun tak tahu. Nabi pakai buat gitu ya. Dan adalah ceteranya adalah Abu Hashim Al-Jubba'i wallahu a'lam. Ni panjang cerita dia. Dengan ayah hakak dia. Dengan ayah hakak dia ada kata ayah tiri dia Abu Hashim Ali Al-Jubba'i. Dia nama Ali juga. Nama Ali juga Abu Hasan Asy'ari ni nama dia Ali juga.